Bertemu kembali, Majlis Pemulihan Negara MPN bersetuju membuka sempadan negara sepenuhnya seawal 1 Mac ini tanpa perlu melakukan kuarantin wajib. Namun demikian, pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ujian COVID-19 perlu dilakukan mengikut syor Kementerian Kesihatan KKM sebelum berlepas dan sebaik tiba di pintu masuk utama negara. Dan pembukaan ini, sempadan antarabangsa ini adalah terpakai kepada semua negara. Dan tambahnya lagi, ia sebagai satu keputusan yang baik dalam merancakkan semula pemulihan sistem ekonomi negara. Namun, bagi industri pelancongan, apakah pemain sektor ini sudah bersedia sepenuhnya dengan pembukaan sempadan yang dijangka pada 1 Mac ini ditambah dengan peningkatan kes positif COVID-19 yang mendadak ketika ini? Dan untuk membincangkan perkara ini, kita bersama dengan Datuk Muhammad Khalid Harun, iaitu Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk jam ini, Ya, Datuk. sama-sama. Dan berdasarkan kepada pengumuman Tan Sri Muhyiddin Yassin beberapa hari lalu, Datuk, adakah Datuk melihat sebenarnya pemain industri ataupun pemain industri untuk sektor pelancongan sendiri sudah bersedia sekiranya sempadan negara dibuka pada 1 Mac depan, Datuk? Saya berpendapat begini. Saya rasa pertamanya berita ini adalah memberi satu petanda baik. Tanda gembira kepada penggiat industri kerana sudah mula nampak cahaya. Ya. Maka dengan itu, pertamanya soalnya tadi kebersediaan kita untuk layan tetamu. Pertamanya, kebersediaan itu kita tidak mahu ada satu tsunami nanti akan berlaku di airport KLIA. Ya. Jadi apa yang berlaku di luar negara sana itu seperti di UK dan airport antarabangsa, ya. Apakala negaranya dibeli. Jadi pertumpuan pelancong akan datang ke tempat itu. Jadi macam negara kita ini, saya tidak mahu berlaku satu kesesakan di airport yang mana tidak terkawal. Jadi yang ini saya rasa kebersediaan bagi pihak airport kita mestilah memudah carakan. Kita mesti facilitate the arrival of the tourists into our country must be mesra. Ya, itu satu. Yang kedua, tadi kata sama ada penggiat-penggiat kita sudah bersedia atau tidak. Ini saya rasa rata-rata pihak-pihak hotel sudah bersedia untuk menerima pengunjung-pengunjung ini. Begitu juga saya rasa ini baik kepada airline pun sudah bersedia. Jadi begitu juga saya rasa pegiat seperti transport yang menyediakan transport, facilitation transfer, ini begitu baiklah kepada mereka itu. Dan saya juga ingin menekankan, kalau sekiranya kerajaan pemikiran tidak payah kuarantin, ini ada pro and cons. Tetapi kalau sekiranya kerajaan sudah boleh menyediakan satu prasarana yang mana, kalau kita ikut seperti di United Kingdom, ya, dia mengadakan satu passenger locator, yang mana kita tahu bila dia datang di sini, dia sudah menempah dia punya PCR. Jadi bila screening dekat airport itu besok, ini akan memudahkan mereka baik mereka sudah menempah PCR mereka dekat mana dia nak buat. Begitu juga tempat tinggal dia. Jadi maknanya memudahkan kemasukan pelancong-pelancong ini dengan melalui satu prasarana yang mana kemudahan ini disediakan oleh pihak yang saya katakan tadi yang berautoriti seperti di airport. Dan bagi penggiat industri yang di sini pula, mereka ini mestilah sudah mengambil booster, ya. Kita tak mahu pula yang akan menerima tetamu belum lagi diboosterkan. Begitu juga kita harapkan kalau kita pergi ke negara-negara lain, disyaratkan kita membeli insurans untuk cover penyakit COVID ini. Maka saya fikir elok jugalah kita syaratkan kepada tetamu-tetamu kita ini untuk membeli insurans tempatan
supaya mereka ini juga boleh dilindungi, Baik. cover untuk COVID-19. Okey, Datuk. Ya. Okey, Datuk. Saya nak tanya juga, Datuk, sebab Datuk cakap mengenai soal insurans seperti apa yang dilakukan oleh negara Filipina juga, dan memastikan prasarana disediakan oleh pihak kerajaan mencukupi sewaktu pelancong-pelancong ini tiba di lapangan terbang secara khususnya, dan memastikan semua pelancong yang masuk ini sudah melengkapkan dos. Jadi bagaimana pula kita nak melihat tentang seperti yang disebut oleh MPN sebelum ini, tawaran dan juga pembukaan sempadan ini diberikan kepada semua negara. Bagaimana Datuk melihat keperluan untuk kita mengkaji semula dan melihat semula negara-negara yang punya ataupun negara-negara yang mencatatkan kes tertinggi dalam tempoh kebelakangan ini, dan adakah ini wajar diberikan kepada penduduk-penduduk dari negara tersebut untuk masuk ke negara ini, Datuk? Itu perlu kita lihat daripada data. Ini ada real time data tu, kita mesti teliti lah negara mana yang masuk, kan. Kalau dari negara yang penularannya of the virus is high, kan, kita mesti beri penekanan. Okey, jadi there must be check and balance, tak? Jadi pada mereka tetamu ini bila datang ke sini, syarat yang kita kenakan tu mungkin kita perketatkan lagi. Walaupun dia sudah ambil PCR, tetapi kita mesti katakan kepada mereka, mesti mereka mengambil RTK hari-hari, mereka katakan hari-hari. Jadi dengan adanya passenger locator tadi, kita boleh tahu di mana mereka itu berada dan keadaan mereka pada masa apabila mereka mengambil RTK, dia sudah patut dimasukkan ke dalam satu database yang mana dia boleh locate sama ada dia sudah berada dalam keadaan yang baik ataupun sebalik. Jadi bila saya katakan tadi, mereka ini kita juga bila kita gunakan memandangkan keadaan sekarang, penularan penyakit ini sudah semakin hari semakin lama. Jadi kita mestilah berhati-hati juga mengetatkan SOP itu, dan perlu diikut dengan sewajarnya. Jadi jangan pula ada SOP tetapi enforcement tentang melihat sama ada usaha kita ini berjalan dengan lancar atau tidak. Jadi apa yang berlaku sekarang adalah kerana kemungkaran bagi mereka yang tidak mematuhi SOP. Ini yang menyebabkan penularan ini terspike. Jadi saya pun pandang begini. Kita baru-baru ini kita mengalami perayaan sebesar yang kita mengikut tahun ini. Dia dekat, sangat terlampau dekat daripada perayaan hari raya atau perayaan dari satu perayaan ke satu perayaan, terlampau dekat. Jadi maknanya kemungkinan besar berlakunya penularan ini adalah daripada di perayaan-perayaan yang rapat. Tak lama lagi ada lagi satu perayaan yang besar juga, dan kemungkinan orang tidak begitu mengambil ringan daripada SOP. Baik, Datuk. Saya nasihatkanlah kepada mereka ini supaya mematuhi SOP ini, dan juga kepada yang belum booster tu, eloklah diperlukan bagi penggiat-penggiat ini penting. Penggiat-penggiat industri kita ini dia mestilah ikut apa juga arahan dan aturan yang Baik, Datuk. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada terima kasih kepada Datuk Muhammad Khalid Nordin, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, atas perkongsian tersebut. Maaf, Datuk Muhammad Khalid Harun. Terima kasih, Datuk, atas perkongsian tersebut.